dekat IG Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mengucapkan selamat datang. Kita akan tengok siapa yang dah hadir di sini. InsyaAllah semoga Fariza is here. Jemput untuk share dengan kawan-kawan. Kita nak sembang pasal anak bergaduh ni. Dan anda boleh tanya soalan-soalan juga. Fariza Zainul. Alhamdulillah. Ibu wave dah pada Fariza tadi ya. Fariza orang mana? Yang orang pertama masuk ni, jadi nak tanya orang mana Fariza. Fauziah is here. Dekat Instagram, kita tunggu tengok dekat Facebook. InsyaAllah. Sofia Erlina. Alhamdulillah. Jemput introduce ya diri anda, dari mana. InsyaAllah ibu pun nak kena tengok dekat sebab asyik-asyik terlupa. Okey. Kena tengok kat dekat Facebook, dekat iPad ibu ni, sebab tak nampak tulisan yang apa yang telah ditulis di tak dia lambat keluar. Mungkin internet ke ya. Oh, Ipoh, Fariza orang Ipoh, orang Perak ya. Ibu pun orang Perak juga sebenarnya. Kerana nak tahulah. Okey. Alhamdulillah. Kita buka Nur Alang, Nur Rainom, by Bel apa ni? Bel Ida. Ibu minta maaf kalau ibu sebut salah Oh, okey. Bobby Anwar, Fauzia orang Kulai Johor. Ibu tak sampai lagi ke Kulai ni. Tapi insya-Allah satu hari nanti akan sampailah. Tapi ibu memang selalu pergi ke Johor Bahru sebab anak ibu ada kat sana. Okey. Dekat Facebook jangan lupa untuk komen ya. Sebab kita nak mula ni, kita nak tengok kalau sampai dalam 30 nanti ibu akan, sebab ibu kenapa ibu tak nak orang tertinggal. Nanti baru tahu kan, kesian kan. Jadi kalau boleh share ajak kawan-kawan. Fadilah Siti Khalijah, ibu ada nama kawan Siti Khalijah masa sekolah menengah hari tu. Fadilah Arunina Rahman ke IG dekat ni. Belum lagi nampak komen-komennya. Lambat sikit dah masuk komen sebab that is I notice dari pagi tadi ibu ada live juga dan memang lambat dia lag. Nina Rahman, Akmal Mahathir, Alhamdulillah sambut semua. Aisyah Isya, Taman Melawati dekat je lah. Okey, Nur Hashimah, Cik Nur Hashimah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat Johor. Ramai orang Johor ni ikut ibu ni. orang Johor, orang Perak, alhamdulillah ya. Jadi sikit lagi je kita nak ni ajak lagi kawan-kawan Kaifun Kasyah. Kaifu Kasyah. Okey. Alhamdulillah. Kita nak mula. Kalau ada soalan terus letak soalan ya supaya ibu terus boleh jawab. Kita santai-santai je pagi tengah hari ni. Ini masa orang selalunya rehat. Jadi kita bertanya-tanya soalan, nak jadi ibu bapa yang lebih bagus, nak jadi lebih tenang, lebih berupaya kan. Tak naklah hasil isu, tak boleh kawan marah dan sebagainya. Kita nak on top of the challenges. Sekarang ni challenge-nya adalah pergi keluar pula. Macam nak selamat pergi keluar. Tu challenge dia sekarang ni. Lepas ni kita mungkin akan, jadi sekarang ni lagi mensediakan anak-anak kecil macam mana mereka nak keluar, nanti macam mana mereka nak berinteract. Ibu rasa ini satu perkara yang mungkin ibu nak kena tulis lah. Kalau siapa-siapa boleh tolong tulis juga kat dalam Facebook ingatkan kawan-kawan bahawa sekarang ini masa kita nak ajar anak macam mana nak keluar dengan selamatnya bila sekatan keluar daripada rumah itu diangkat. Asal Perak ibu, tinggal di Segamat. Okey, alhamdulillah. That is Cik Nur Hashimah. Ibu, yang promo 50 tu dalam bentuk buku atau program secara online? Secara online. You akan dengar ibu bercakap. It is MP3, ya.
Dia harga sebenarnya adalah 257. So masa PKP ni ibu just ambil 50 je untuk dapat bayar staff ibu yang uruskannya semua. So sangat-sangat grab the moment, ya, grab the chance. Assalamualaikum Ibu Ros. That is Siti Nurliza Razak. Alhamdulillah. Anda dah ready? Kita dah ada 39. Alhamdulillah. Walaupun petang macam ni, you all datang juga bersama dengan Ibu. InsyaAllah, Ibu akan menunaikan tanggungjawab Ibu, ya. Apa namanya, supaya kita dapat sama-sama belajar. Jadi ibu pun akan belajar dengan anda juga. Bila anda tanya soalan, ibu akan belajar dengan anda. So make sure you tanya soalan. Okay. So sekarang ni kita nak bercakap mengenai ngapa anak bergaduh. Jadi ngapa anak bergaduh ni, maintain, ya, supaya kita 30 atas, insyaAllah best sikit ibu nak share. Sebab kalau sikit sangat ni, krik-krik ni rasa macam tak bersemangat. Sebab tahu orang perlukan ni. Jadi ibu harap anda bantu ibu untuk bagi anda yang terbaik. Sebab kalau orang macam ibu ni kan, bila conduct program pun, kalau partisipan bagi semangat, lagi banyak ilmu boleh turun. Banyak ilmu boleh bagi. Dia memang macam tu orang bagi training ni. Kalau kita diam-diam tak komen, jadi dia tak boleh, tak ada interaktif. Dia tak best. So sekarang ni thank you semua, ya, kerana jemput kawan-kawan yang ibu doakan, yang share untuk kawan-kawan ni. Allah bagi rezeki melimpah ruah. Rezeki dia mudah faham, rezeki keuangan, rezeki tenang, rezeki anak mendengar kata dengan hormat ibu bapa. Itu yang ibu doakan untuk anda, ya. Dan ibu akan sebut nama anda from time to time, ya. Macam kat sini Faizura dari Penang, Syafida, Nur Mahanim, memang ibu dah kenal dah, sebab selalu ikut ibu kat Strong Ladies Mastery Class. Siti Nur Aisyah, Alhamdulillah. Siti Nur Aisyah ni berniat sangat nak bagi ibu sesuatu yang sangat bermakna bagi ibu. Dia nak bagi ibu jubah. Ibu kata hold on dulu. Dia kata jangan bagi dulu sebab masa PKP tu ni. Sekarang ni boleh dah bagi, insyaAllah. Okay, ibu akan bagi alamat. Siti Nur, ibu lupa. Saya memang follow ibu dari dulu lagi. Dulu kat majalah wanita. Yalah, ibu ni sekarang, ibu ni sangat-sangat ancient. Bercakap pasal parenting, bercakap pasal memperkasakan diri. Saya pernah nampak kat belakang tu ada asap keluar tu. Itu asap tu tengah sekarang ni mempengaruhi minda anda. Taklah, ibu joking je. Itu adalah ibu punya Rose Love yang ibu akan pasang untuk bagi ibu ketenangan. I really love that. That is a formula yang gabung, yang specially made by Narina. Dan dia ambil nama Rose Love tu sebab untuk wujudkan love tenang, ya. Dan memang dia ambil Rose Love tu atas inspirasi by ibu. So rasa semangat sangat, insyaAllah. So siapa yang berminat tu bolehlah pergi ke Narina tu, pergilah dapatkan, insyaAllah. Daripada Kuala Batas. Okay, Alhamdulillah. Okay. Thank you. Boleh dah ready dah? Anoy Fiza, Hadaini, M4, M43, R1K4. Macam mana tu? Mama. Tu tak kerti dah. Kalau 4 tu nampak mama. Betul ke? Waalaikumsalam ibu. Waalaikumsalam sayang. Thank you so much. So you ready to go? Kita nak bincang pasal anak suka bergaduh. Now, anak suka bergaduh ni sayang, dia ada ibu akan bagi dia punya ibu akan bagi dia punya understanding dia tu. Lepas tu baru kita akan pergi kepada bagaimana nak menyelesaikannya. Anoy baru balik office, terus tengok ibu. Alhamdulillah. I love give you a virtual hug. Alhamdulillah. Okay. Ibu hari ni, tengah hari ni macam hyper sikit. Agaknya sebab ibu dapat buat live ni seronok sangat. I really love doing live because ini cara ibu dapat memberi. Okay. So anak ni kenapa dia suka bergaduh? Sekiranya usia dia 3 tahun ke bawah, sila buat nota, ya, nanti boleh share dengan kawan-kawan. Sebab dia jawapan dia, bila orang kata kenapa anak saya suka bergaduh, ibu tak boleh jawab terus sebab dia sangat spesifik mengikut age.
Jadi memang tak ada jawapan terus gitu. Jadi kenapa anak suka bergaduh? Pertama, 0 hingga 3 tahun adalah fasa di mana dia belum faham, dia belum develop dia punya interpersonal skill. Dia belum develop dia punya pahaman untuk orang lain. Dia dunia dia je, dia fikir pasal dia je. Siapa nampak macam tu anak 3 tahun ke bawah? Dia tak kisahlah pasal you penat ke, you apa ke, dia nak juga. Terutama kalau 2 tahun ke bawah. Dia nak juga cara dia nak juga. Kalau dia nak makan, dia nak makan juga. Kalau dia apa, dia nak juga. Kan? Jadi itu adalah apa namanya, anak 2 tahun ke bawah ni, sebab dia adalah dalam fasa yang belum memfaham lagi tentang apa perasaan orang lain. Jadi jangan kita cepat tuduh anak kita ni atau anak jiran ke ni tu macam tak akhlak baik ke, tak. Because dia belum faham. Itu sebab kita tak boleh zalim dengan anak-anak. Zalim ni maksudnya kita menghukum anak atau zalim bermaksud meletakkan benda bukan pada tempatnya. Jadi kalau kita marah pada anak yang 2 tahun sebab dia tak nak share toys, betul sebenarnya kita tak faham. Sebab anak pada usia itu dia belum pandai share lagi, sebab masa itu dia tengah develop dia punya kesedaran yang bahawa dia itu penting dan dia tengah develop tu. Kita panggil dia matrix of self. Dia tengah terkenalkan diri dia. Jadi bila kita minta dia sharing, minta elok-elok boleh, minta share, suruh dia share tu boleh, tapi minta elok-elok, jangan panggil dia kedekut ke apa, because it's not that dia tak nak share. Dia tak nak share bukan sebab dia kedekut, dia tak nak share sebab dia tengah fikir pasal diri dia je. At that stage dia adalah dia kata self-centered. Bukan self-centered yang apa namanya, some people are self-centered after dah umur 50 tahun, 60 tahun. Self-centered tu sebab dia tak develop daripada self dia untuk tengok diri dia, untuk dia boleh tengok orang lain. Kenapa dia tak boleh? Kerana dia tak dapat develop yang self tu dulu. Itu kita tengok orang tua dalam perangai macam budak-budak, sebab dia masih lagi budak-budak dari segi EQ dia. Itu dia punya apa namanya, rahsia. Okay, rahsia. So sekarang ni tengok balik anak yang suka bergaduh tu umur 3 tahun ke bawah atau anak yang umur 4 tahun ke atas. In between tu adalah fasa di mana dia tengah belajar lah. 4 tahun ke atas ni adalah anak yang dah mula reasoning power dia. Jadi dia boleh dah kita nasihat, tapi dia belum lagi betul-betul, sebab dia macam lesen L. Kadang-kadang dia okey, kadang tak okey, sebab dia belum faham betul-betul lagi. Jadi fasa mengeducate bahasa ibu, fasa mengajar anak itu untuk bertolak ansur adalah di antara usia 1 tahun, sebab 0 tahun dengan 1 tahun tu dia terlampau kecil kan. Kita bolehlah letak input buat bercerita, baca buku cerita tentang orang sharing ke apa semua. Bolehlah itu untuk pembelajaran unconscious mind dia. Tapi sebenarnya kita start bercerita, educate, perkataan educate, mengajar dengan cara yang sangat tenang, cara yang sangat bersahaja tentang konsep berbaik-baik ni, konsep tolak ansur. Tapi kita juga kena faham anak di bawah usia 4 tahun belum boleh betul-betul bertolak ansur. So please understand, and you are not a bad parent kalau anak you tak boleh bertolak ansur, ya. Kalau anak you tak boleh pasal nak mengeducate sampai umur 2 tahun ke 7 tahun ke, tak. Dia usia dia sebenarnya education, betul lah, 0 to 6 years is very important. Okay, kita continuously educate anak kita. Sebab education dia anak ni dia bukan terus-terus boleh faham macam mana kita faham. Kita pun tak boleh terus faham kan. Sebab tapi pada umur dia 7 tahun ke bawah, 0 hingga 6 tahun, dia masih lagi banyak proses, kita panggil apa, macam baru belajar. Baru belajar macam lesen L.
Okay. So, siapa yang ucap selamat Ramadan, Assalamualaikum pada ibu-ibu, ucapkan balik Assalamualaikum dan selamat Ramadan. Terima kasih Kak Azura. Okay, jadi terima kasih yang join ya, yang join ibu doa, yang join dan yang share. Ibu doakan rezeki anda melimpah ruah. Okay. Jadi sekarang ni jangan feel so bad kalau anak you 4 tahun ke bawah dia belum pandai bergaul dengan orang dan dia belum pandai tolak ansur. Sebab dia belum develop dia punya interpersonal skill. Interpersonal skill ni skill bergaul. Simple nak cakap. Okay, skill bergaul ya. Skill bergaul dengan orang. Belum pandai lagi. Itu kita tengok anak ni kalau kita faham fasa perkembangan dia, kita akan jadi belas. Kita tak cepat nak marah. Kita akan alah comelnya, kesian, tak faham lagi. Ya, macam tu kita rasa. Jadi bila sebab kalau kita measure dia, kita ukur dia dengan kepandaian orang dewasa, kesian anak tu. Okey, lepas tu usia 5 tahun, umur anak 5 tahun, 8 tahun dan 8. Sepasang. Kawan baik, kadang-kadang kawan gaduh. Itu pada usia 5 tahun dengan 8 tahun. 8 tahun ni dah lepas memayis. Dia maksudnya pada ketika itu anak tu tengah adjust dan kita kena faham lah. Kadang-kadang dia tersedangkan lidah lagi tergigit. Jadi dia pun kadang-kadang akan melakukan, akan tersilap, akan tak dapat nak kontrol dia punya emotion. Mungkin hari tu dia rasa sedih sangat, mungkin dia tengok kartun dia tak menang ke, sometimes reason dia can be so comel lah. Jadi menyebabkan dia marah adik dia apa semua. Jadi kita kena continue nasihat. Jangan kita pula sama nak gaduh dengan anak So macam mana dengan verbal bully among siblings? Dikatakan gurauan tapi sindiran. Apakah kesan long term? Tak elok verbal bully. Betul. Kalaulah anak itu pada usia mana pun, you kena advise. You kena tegur and you kena stop. Sebab that is not the way. I tell you, kat sekolah, anak-anak kalau dibiarkan, ini kita kena jaga ya. Especially anak remaja, dia menggunakan, kalau biasa-biasa dia orang berkawan, dia orang akan menggunakan perkataan, kamu buat buku tak babi? Suruh ya ibu cakap benda ni. I'm just giving an example. Bagi dia perkataan babi tak sebut itu adalah komunikasi je bagi dia, tapi that should not be allowed. Never be allowed your children to say things like that. So, you kena advise and you kena cakap daripada masa dia kecil lagi, semasa dia usia 2 tahun macam tu, kita dah start educate. Kataan ini tidak boleh disebut. Bodoh tidak boleh disebut. Ya, ibu reason kartun-kartun je. Yang dia sedih, betul. Okay. Jadi, not even from the start, masa kecil lagi, jangan biarkan anak menggunakan perkataan yang tak baik. Kadang-kadang dia ikut. Mula-mula dia ikut. Dia tengok orang lain sebut. Dia tengok abang dia sebut. Dan kalau dia tengok abang dia sebut, dia akan ikut. Pergi discuss dengan abang tu dan abang tu kena stop. Contoh ibu buat masa anak ibu membesar, dan ibu ada 2 fasa anak. Seorang, 4 daripada mereka, ibu ada 5. 4 daripada mereka membesar bersama-sama. By the age of 25, ibu dah ada 4 orang anak. You can imagine that. So, dia orang ni membesar sama-sama. Jadi, bila anak yang kecil ni, 11 tahun beza daripada abang dia, that fasa berbeza. Fasa yang sangat berbeza. Jadi, adik-beradik ni remaja, kadang-kadang mereka terkeluar perkataan-perkataan yang ni kan. Bila ibu dengar, the moment ibu dengar je, memang ibu akan betulkan right away masa tu juga. Tapi bila dia orang bergaul dengan kawan, kadang-kadang dia akan dengar benda ni dan dia akan bercakap. So the moment you dengar je verbal bully, you have to call it. Call it. You know what I mean by call it? Stop it. Stop. Jangan cakap. Contoh dekat dalam keluarga ibu, kataan BODOH tu. Sampai ibu nak sebut pun tak boleh. Sebab ada satu masa tu, ada di antara, because it become so natural for diorang to sebut. Sebab diorang biasa dengar daripada dekat dengan kawan-kawan pada ketika itu. Dan ibu tersedar diorang guna perkataan tu. Dan adik ni tengah mendengar. Adik tu kecil lagi masa tu. Tengah dengar. Dan dia, bila dia dengar, dia pun ada nak cuba. Jadi ibu buat hukuman, ibu panggil. Sebab anak remaja, kita jangan terus paksa. Kita tanya, okey, elok tak kita sebut perkataan benda ni? Apa kesan dia? Kesan dia apa berlaku pada diri kita bila kita sebut tu? Ibu buatlah kefahaman mengenai
apa yang Dr. Masaru Emoto buat tentang air, apa semua situ ibu dah belajar. Lepas tu kalau air dikatakan kataan-kataan negatif, maka dia akan apa namanya, bila Dr. Masaru Emoto anda pernah dengar mungkin anda pernah dengar eksperimen ni. Kalau tak dengar, pernah tak tahu pun eksperimen ni pernah dibuat, maka go and research type Emoto. Cuma ibu nak cerita je lah, Dr. Masaru Emoto ni research dia sangat kita panggil apa, detail, tapi mainstream tak terima. That's why dia orang kata dia punya eksperimen tu fake lah apa semua. But please don't do that to him, because he has done so great research and dah mendiang dah, kesian dia. Dia buat benda ni. Inilah masalahnya dengan orang-orang cemburu ni, bila lain sikit daripada cara diorang pun mengutuk. Kita jangan jadi macam tu. So, Dr. Masaru Emoto, dia buat eksperimen pada air-air dan dia mengatakan bahawa words have power, dan dia katakan dia ambil macam kartu, dia letak dalam satu bekas dan dia tulis kertas pada bekas tu dengan perkataan positif, contohnya just word je, love, dan satu lagi hate. Dan lepas tu dia letak jauh-jauh, taklah dekat-dekat. Orang buat eksperimen letak dekat-dekat, tak boleh letak jauh-jauh. And then lepas tu dia bekukan. Lepas tu dia ambil, dia letak bawah mikroskop, electronic mikroskop, apa nama, special mikroskop yang boleh nampak struktur kristal air. Bukan molekul air memang H2O, tak berubah. Kristal air. Yang love ni cantik kristal air dia, yang hate ni Zaidah teruk. Nanti anda Google lah, you find, ya Allah, banyaknya. Jadi nikmat Allah Jadi bila perkataan itu disebut, apa yang berlaku, orang yang menerima yang paling lagi teruk adalah orang yang bercakap. Sebab keluar daripada dia bercakap. Jadi dia akan menyebabkan spirit dia punya jiwa dia rosak. Jiwa emosi rosak. That's why kita tak nak keluar perkataan tu. No and no. So macam ibu buat, siapa dia sebut perkataan tu, ibu kata you have a choice. Sama ada mami yang akan cubit, atau orang yang you cakap tu cubit mulut you, atau you cubit sendiri. Yang mana satu you nak. Tapi kena cubit lah. Supaya you ingat. Bila cubit tu, tujuan dia adalah untuk dia ingat, supaya physically dia ingat, dia tak akan buat dah. And that process was effective for my children. Because especially bila diorang buat sendiri. Sampai kan bila diorang tersebut, diorang akan buat sendiri. That is so effective. Okay? Jadi no verbal. Walaupun bermain. Kata main-main je mama. No. That is not. Itu doa kata. Doa. Kita nak doa ke untuk benda tak baik? Banyak kartun-kartun lokal guna perkataan ini. Yes. Betul. Ini yang ibu sangat-sangat tak suka. So kalau you tengok tu, kalau boleh, suruh anak tengok tanpa suara pun lah. Kalau worst come to worst. Tengok tanpa suara. Kalau dia nak tengok juga. Because you tak nak bagi dia dengar perkataan tu. Walaupun dia kata, oh tak apa, dia dengar, nanti kita explain. Kalau boleh, especially at the formation age, 0 to 6 years, jangan. The words is very, very important. Jaga kebun ni. So, gaduh ni adalah, satu adalah kerana belum pandai bergaul. Kedua, belum bijak bertolak ansur. These are all skills. Sampai sekarang pun orang yang dah tua, sampai orang dah tua pun ada yang tak reti bertolak ansur je. Dia nak cara dia je. Ada tak jumpa manusia macam tu? Dia nak cara dia je. Dia tak reti. Dia tak ada skill nak bertolak ansur dengan orang. Dia rasa dia je betul. Itu di antara sebabnya adalah kerana development of EQ tu tak mantap. Dan one of the reason development of EQ tak mantap adalah selalu dimarah. Untuk didikkan anak 2 tahun bunda, apa? Maksud dia apa sayang? Nusyaidah, tolong explain, tolong panjangkan sikit soalan ni supaya ibu faham. Untuk didikkan anak 2 tahun. Okey, apa maksud dia apa? Nanti tanya ibu akan baca balik macam mana nak stop sebut perkataan tak elok bila dah ditegur, kadang-kadang masih terkeluar. Now, dia akan stop gradually.
dengan kita re-educate. Itu macam ibu cakap tu, dalam satu rumah tu, you must imagine dia orang 5 beradik dan dah mula masuk anasir tu, dah mula tersebut perkataan tu, and I call it, the father call it maksud suruh stop. The moment perkataan tu terdengar je, terus tengok siapa yang sebenar bercakap, okay? Tapi sebelum tu dah explain dah cerita sebab kita tak nak cakap ni. Kalau bercakap ni, apa kita nak buat? Kalau dengan anak remaja, you always ask supaya dia boleh bagi feedback. Okay, kalau dah sebut tu, kalau sekali, kita maafkan. Tapi kalau 2 kali, hukuman dia macam mana? Sebab dia kena ada physical hukuman kat situ. Dia tak boleh sekadar ingatkan, tak boleh. Sebab dia kena ada rasa sakit. Contohnya, ambil rubber band, tekak macam tu. Boleh juga, sebab terpulang pada apa yang have been agreed, and buatlah dalam keadaan untuk mendisiplinkan, bukan untuk menzalimi. Ada beza tu. Sebab kita nak bagi benda tu stick tu in kita punya, sebab dia dah jadi habit. Dia mungkin dah membentuk karakter, jadi kita nak ulang balik. Kita nak daripada karakter tu kita nak tukar menjadi habit, menjadi action, menjadi words, menjadi thought, dan dia keluar. Tak buat dah. That is why kita kena ada sakit tu. Tapi sakit tu janganlah macam nak merotan. Every time dia sebut rotan, no. Guna something that is macam tu lah, macam cubit mulut macam tu, ya. Didikan anak umur 2 tahun yang dalam fasa ikut dan cakap apa orang sekeliling dia cakap. Yang ini didikan dia adalah kita kena cakap dengan dia banyak kali perkataan yang baik itu. Suruh dia ulang. Contoh dia kata, dia tersebut perkataan, ibu terpaksa melakonkan. Dia dengar orang lain sebut bodoh. Okey, sayang, sekarang guna kataan ni. Pandai. Badan buat irama. Pandai. Okey, touch the wall. Pandai. Tanya, buat macam tu. Supaya yang banyak dia dengar tu adalah the positive one. Itu anak 2 tahun. Ya, the moment dia sebut, kata tak boleh, nanti kalau dengar nanti mama akan terpaksa cubit mulut ni, sebab mulut ni tak boleh ikut cakap kita. Jadi dia pelan-pelan lah, kita nak educate dia. Ya, very good soalan. Okay, macam mana nak stop sebut perkataan dia elok tu? Okay, kalau dah masih, you akan dapati dia akan berkurangan, Hazirah. Bila you implement tu, dia akan berkurangan. Ya, and when you implement and you call it, tapi jangan buat dengan keadaan macam kita nak dendam, mengambil kesempatan nak marah dengan anak. Jangan. Ya? Nak cuba cubit bibir. Cubit tu sekadar untuk rasa sedikit sakit. Jangan untuk sampai luka ke apa. Tapi sebelum you buat tu, cakap dulu dengan anak. Okay, saat mama tak nak dengar perkataan ini. Perkataan ini kesannya sangat buruk pada diri kamu. Apa kesan dia? Boleh je kalau nak buat eksperimen sekalipun. You boleh buat eksperimen nasi. Jom kita buat eksperimen nasi. Mama belajar ni macam mana kataan ni sebenarnya memberi kesan pada diri kita. So bolehlah buat eksperimen. Satu ambil nasi, letak dalam 2 bekas berbeza. Lepas tu letak satu jauh-jauh tau. Yang kalau kita nak kata benda baik tu, kita kata benda baik tu pada nasi tu cakap good atau love, ulang dengan penuh rasa perasaan dia. Lepas tu tutup jar tu, letakkan dekat tempat lain, tak kena letak dalam peti air, letak kat atas meja ke apa. Yang satu lagi tu, bila you nak sebut kataan tak bagus tu, contohnya benci kan yang sebut tu, jangan boleh dengar, suara tu boleh terdengar di jar nasi dalam jar yang satu lagi tu. So mungkin you letak tempat jauh sikit, and baru you cakap, and then you will find out that yang mana dikatakan dengan perkataan yang baik itu, nasi tu lambat basi berbanding dengan perkataan yang tak baik tu. Dan itu you bolehlah cakap dengan anak. Apa jadi? Ya, ini simple eksperimen. Tapi eksperimen ni kena buat betul-betul, sebab eksperimen ni ada cara dia. Dan you boleh buat satu jar lagi yang mana tak cakap apa-apa. And you will find that yang satu jar yang tak dapat cakap apa-apa ni, dia lebih lama berbanding dengan yang cakap kata buruk tu. Lebih cepat basi. Nombor 2 yang yang tak cakap apa-apa. Yang cakap love ni lambat basi. Dan ada juga eksperimen tu dilanjutkan dalam dalam eksperimen yang lanjutan daripada Dr. Mismaru Imoto buat, Dr.
Masaru Emoto buat. Ada yang panjang kan eksperimen dia tu. Dan ada yang buat yang dia orang cakap pada nasi tu, yang dah basi and dia cakap positif, dia reverse. Tapi taklah sampai pulih elok balik, tak. Tapi at least dia reverse, dia kurang dah hitam-hitam tu. So what does that teach us? It taught us, benda ni sebenarnya at one time Hollywood was very very impressed with the work of Dr. Masaru Emoto, sehingga kan the film buat filem on the work of Dr. Masaru Emoto. Tapi sayanglah bila ada orang dengki, inilah jadi orang yang menyumbangkan kepada dunia difitnah, dan kita sebagai orang yang ni hidup ni tak dapat kebaikan daripada knowledge tu. So that's why fitnah ni adalah satu benda yang sangat-sangat buruk. Ibu, kawan saya berhenti cakap perkataan tak elok lepas dicili oleh ibunya. Pendapat, yelah, you nak guna cili, tapi bagi ibu that is too much. Orang zaman dulu dia memang dia cili kan. Sebab cili ni dia cepat lah. Dia cepat, dia punya kesan tu cepat, tapi kesan dalam tu lama. Kesan dendam, kesan ni. Because you cili, macam yang ibu buat tu different je. You kena faham different yang cara ibu buat tu. First, I explain. Okay? This is the process. You jangan skip any of this step. Tu setengah orang, dia dengar, tu pun dia buat. Betul tak jadi sebab dia miss step. Step yang pertama adalah dalam hati kita sangat ikhlas nak mendidik, dan kita sedar anak kita buat silap dan kita perlu tegur. Daripada place of kasih sayang. Bukan daripada place aku nak cili anak ni sampai dia ingat dah jangan buat dah. Ingat tu, jangan. That's the first one, is the niat. Dan daripada mana niat tu datang? It must from the place of love. Kedua, ibu bercakap dulu, beritahu dia orang. Siapa, kalau kita kata ni dikeluarkan dan dicakap, siapa saja dalam rumah ni akan dicubit mulut. Dan dia ada 3 cara cubit tu. Sama ada mami atau daddy yang buat, atau orang yang maksudnya kalau anak yang sulung cakap pada anak yang tengah, jadi anak yang tengah je yang cubit mulut anak yang sulung tu, ataupun cubit sendiri. Dan cubit sendiri tu kita akan tengok. Kalau dia cakap macam tu, tak ada. Kita akan tengok kualiti dia. Kalau dia cakap macam tu, kita tahu dia tak buat betul-betul. So okay, boleh tak kita buat macam ni? Kenapa kita nak kena buat macam ni? Supaya kita stop. Kenapa kita nak stop? You explain. Kerana ianya boleh merosakkan diri kita dan sebagainya. Kenapa dia boleh merosakkan? Kerana bila kata benda yang tak elok ni, ia menjadi doa. Nak tak doa benda tak elok? Takkan you nak doa benda tak elok kan? You nak doa benda elok. Nak tak hari you nak doa benda ibu sampai tak sampai hati nak sebut, tapi you boleh fikirlah boleh fikir sendiri. Jadi bila kita dah cakap, step kedua adalah beritahu. Step ketiga adalah implementation. Jadi dalam kita beritahu tu, kita dah kata first time buat, mama akan remind. Second time buat, mama akan remind. The third time, terus action. Jadi bila dia buat, dia sebut perkataan tu first time je, kita akan remind. The second time, kita terima lagi. The third time, terus implement. Terus, okay, no. Okay, kita letak apa saja. Kita masak ke apa, letak. Okay, abang tahu kan benda ni tak boleh sebut? Balong tahu tak? Balong tahu. Okay, sesilap ke tadi? Ya. Berapa kali dah silap? Mama, saya baru first time. Okay, remember this. Cakap pada diri, cakap pada mulut. Mulut, cakap benda yang baik. That's how you say it. Because kita kena lead anak kita. Tak boleh. And then, kalaulah masa in the process yang betul kan, ada juga kadang-kadang ibu tersebut. Tak tahu macam mana tersebut. Ini untuk Allah bagi kita faham yang kita boleh tersilap dan anak kita boleh tersilap. Bila tersebut, the law tetap sama. Tetap sama. Anak boleh cubit mulut ibu. Boleh. Sebab apa? Kalau ibu cakap lebih pada 2-3 kali, dia orang boleh cubit. Ibu sengaja je nak test dia orang akan buat tak? Buat. Memang ibu akan. So that they understand the law apply to everyone. Itu baru betul. Ini kalau yang seorang ni buat tak boleh. Lepas tu kalau mak atau ayah buat, kalau ayah buat tak kena. Ayah tak boleh lah macam tu. If that happen, dan tak sealiran lah pendidikan tu. Memang payah lah. Tadi kalau jadi macam tu, ayah tak mau bekerja sama, mak je. So dalam konteks anak dengan mak, masa itu apply.
Kalau ayah buat, cakap balik pada anak. Mama tak boleh nak cakap apa dengan ayah. Mari kita doa je ayah tu supaya ayah tu sedar. Kita tahu ayah tu sedang belajar. Jangan jatuhkan ayah. Samalah dengan ayah dengan mak. Kalau mak tu yang keluarkan perkataan tak baik. Kalau nenek yang keluar perkataan tak baik, itu kena cakap lah. Tangan cucu. Nenek tu bukan, mama tak boleh didik dia. Sebab dia nenek. Jadi kita kena faham macam mana nak tahan diri kita. Jangan terima. Jadi kita dengar je perkataan tu kata cancel go away. Cancel go away. Supaya anak ada sistem pertahanan. Bila dia keluar, bukan semua orang boleh cakap baik. Ramai je orang tak reti cakap baik kan. Tak reti guna perkataan yang baik-baik kan. Jadi ingat tu. Ya. Kita boleh mempertahan, dia boleh mempertahankan diri dia. Dengan bila dia dengar tu, dia akan kata cancel go away dalam diri dia. Okay. Untuk anak yang ada dua watak. Depan mak ayah baik. Belakangnya keluar taring. Kadang-kadang confuse salah didik ke ibu. Kita tengok anak ni usia remaja ke tak, you kena bagi tahu dulu. Ikut, you kena beritahu kat ibu. Usia remaja ke atau apa. Kalau usia remaja, dia kena peer group pressure. Kita pun sebenarnya depan bos lain perangai, belakang bos lain perangai. Depan husband mungkin lain sikit perangai dengan kawan-kawan lepas laku. Manusia macam tu. Okay? Tapi yang keluar taring tu macam mana? Kalau dengan kawan dia bercakap bahasa yang tak baik, itu adalah dia nak build rapport, dia nak feel belong to. And that is something that you need to advise no to. Sebab apa? Dia rasa dia terpaksa buat benda tu untuk dapat acknowledgement daripada kawan dia, maka itu adalah dangerous. Maksudnya di situ dia tidak rasa diri dia enough esteem, hormat diri dia untuk dia stand on the ground. My parents didik saya macam ni, saya tak perlu tukar value saya kerana saya perlu berkawan dengan awak. Nampak tak sayang? Ya? InsyaAllah ya. Boleh. Macam mana nak ajar empati dalam jiwa anak. Dengan kita menunjukkan empati pada diri dia. Contoh, anak terjatuh. Cepat-cepat kita ambil, kita kata, sayang, are you okay? Okay, mama tak sakit. Okay? You okay? Kalau mama sakit, cakap dengan mama. Even at that, even at that level, benda yang macam simple sangat. Macam tadi ibu video call dengan anak ibu. Cucu ibu yang sulung ni, Allah Tuhanku, Hikaru Iman. Nama dia Hikaru Iman. Dia sebab mak dia orang Jepun. Hikaru tu bahasa Jepun. Iman bahasa Melayu. Orang Jepun, keluarga Jepun panggil dia Iman. Keluarga kat Malaysia ni panggil dia Hikaru. Hikaru maksudnya light. Ya? Cahaya iman. Yang comel sangat ni, dia tengah tolong keluarkan pasir daripada dia punya special tub tu kan. Dia orang sebab PKP dia. Dia main dekat porch tu. Jadi dia tengah keluarkan pasir. Dia nak jalan tu, nak terlanggar. In fact, dia jatuh. Lepas tu ayah dia cepat-cepat, are you okay? Lepas dia kata, it's okay. I'm okay. That is very important yang tu. That part tu. Jangan kata biarkan anak tu rasa sakit. Tak apa, nanti dia jadi kuat. Kuat tidak datang dengan kita membiarkan. Kuat datang bila kita bina EQ. Yang kita nak kuat adalah EQ, bukan fizikalnya je. Jadi macam mana nak contoh anak merengek-rengek, jangan terus marah. Dia merengek mungkin dia sakit. Ada sesuatu yang sakit. Sama ada dia sakit fizikal atau sakit yang bukan fizikal. Maksudnya sakit dalam hati. Somebody hurt dia ke apa ke. Yeah? So that is how you teach empathy. And you show empathy towards other people. You show empathy, how you show empathy tu pada orang-orang yang lebih miskin. Ataupun kepada orang-orang yang lebih, kita kata kurang bernasib baik. Bila kita nak memberi sedekah, kita ajar anak kita, mari kita bagi sedekah pada orang ni, nanti orang ini akan rasa seronok bila kita bagi. Sian dia. Macam mana? Sorry ibu nak cerita ni sikit. Ini selingan Dia kita bila nak cakap dengan anak ni, jangan dengan anak tu terus faham. Ibu ada 10 cucu. That's why ibu ada banyak cerita pasal cucu ni. Ni seorang ni nama dia Mira. Mira ni sangat special sebab special macam ni. Dia ni macam cara dia berfikir ni macam lain sikit. Macam best sangat dengan cara dia. Jadi dia ni tengah belajar puasa. Yang si kakak ni dah 10 tahun. Yang kakak dia cubalah nak menasihatkan dia. Mira, puasa ni bagus. Because puasa, you can go to syurga. Lepas tu dia kata, I don't want to go to syurga.
I don't know the way. I cannot drive. You understand tak? Patutnya si kakak yang berniat baik dia terkelip-kelip mata. Sebab apa? Mira ingatkan syurga tu tempat. Jadi dengan anak-anak, kadang-kadang kita cakap, dia bukan terus faham. Mesti dalam 4 tahun, 5 tahun ni, kita punya konsep dengan dia punya konsep tu tak sama. Tapi dia puasa anyway. Dia berlatih puasa, solat, puasa, 14 puasa separuh hari. Walaupun dia kata, I don't want to go to syurga. I do not know the way. Tapi lepas tu mama dia explain. Okey lah, dia faham. Lepas tu dia ada day. Kakak dia cakap jugalah. Kakak dia cakap, Dik, kita puasa ni supaya kita boleh rasa macam mana orang miskin rasa bila tak ada makanan, benda miskin. Lepas tu dia begini, what do you mean? We are miskin. Tu mama dia terkejut benda. Kata, yeah, I don't have money. Mama have money. I don't have money. I miskin. Jadi bila dengar, budak ni cara berfikir. So, bila tengok macam tu, instead of marah, be happy. Cerita. Comel kan? Comel. Itulah. Mira ni memang sangat comel. Dia cara dia berfikir. Dan setiap ibu punya cucu macam-macam perangai. Ibu rindulah dengan cucu-cucu ibu. Yasmin, balang tu mesti ada tudung sayang, kena tutup. Kalau tidak, masuklah di semut dan sebagainya. Okey. Buatlah dengan anak. Masa buat tu kena jauh-jauh kan daripada yang positif dengan negatif ya. InsyaAllah. Yeah. Okey, so dan kemudian kita maksudnya kita anak ni bila input dia positif, banyak positif, jadi dia akan positif lah. Dia akan keluar hasil positif. Jadi petanda yang menunjukkan anak tu susah verbal bullies, apa-apa lagi yang benda yang kita rasa tak best, suka sangat bergaduh. 7-8 tahun yang asyik bergaduh je. Lepas tu gaduh ni macam gaduh macam dengki, cemburu. Itu maksudnya ada isu yang tak kena. Kefahaman tentang kasih sayang di antara anak, ada rasa cemburu lah. The key is bila bergaduh yang berlebihan ni adalah kerana dalam diri tu ada rasa tak cukup. Ya, tak cukup. Dia menginterpretasikan apa mungkin kasih sayang mak ayah dia sebagai lagi sayang adik, things like that. So you kena handle tu. Jadi kena tengok. That's why it is so important. Awal-awal lagi pun nak cakap, it is so important supaya anak itu jangan dibanding-bandingkan. Lepas tu anak itu masa dia nak dapat adik, jangan ada orang dan jangan benarkan sesiapa pun kata nanti mama dapat adik baru dah tak sayang kamu. Kalau ada orang yang cakap macam tu, kalau ibu memang ada 2-3 kali ibu dengar pada orang cakap pada cucu ibu, cepat je ibu terus kata no, that is not right. Mama dia akan sayang dia. Mama dia akan sayang dia lebih sebab dia jadi responsible girl, responsible boy macam tu. Sebab kadang kita tercondition, terikut yang biasa orang buat kan. So bila kita tengok, pertama tengok fasa kematangan anak. Fasa kematangan anak ni selalunya 4 tahun ke bawah. Maksudnya dia belum pandai bergaul, belum pandai interpersonal skill lagi. That's why development of interpersonal skill tu lepas 3 tahun baru start. 4 tahun baru datang reasoning. Cuma setengah anak tu dia lagi cepat sebab cara pendidikan. Anak yang sering dipeluk, anak yang sering dibelai, anak yang sering dicakap baik-baik, dia perkembangan EQ dia develop sangat cepat. Sebab apa? Sebab EQ dia stable. EQ stable itu yang kurang bergaduh sebab dia boleh reason. Ya, benda tu sangat penting. So kalau lepas tu kalau kita tengok pergaduhan itu adalah pergaduhan usia lebih pada 7 tahun ke atas, maka di situ ada isu rasa insecure. Rasa insecure situ maksudnya rasa dibandingkan, rasa tak dihargai, rasa tak disayangi semua dan kategori yang semua tu. Jadi kita nak selesaikan kan kita kena bertani kan. Tadi Ikin Makno. Apa soalan Ikin tadi ibu tak perasan?
anak ada 2 watak. 9 tahun ya. 9 tahun sorry, kalau ibu ni spesifik, kalau 9 tahun perempuan memang dia nak jadi remaja. Memang dia macam itulah. Sebab dia tengah stage yang dipanggil tween, TWEEN. Dia nak jadi anak remaja. Jadi kat situ kena banyak kita tegur, muhasabah dia, tenangkan dia, cakap dengan dia, perangai macam ni. You tak because itu pressure, group pressure lah. Peer group pressure. Tapi kalau selalunya peer group pressure ni lebih, kalau umur 9 tahun ni selalunya perempuan lah yang selalu kena. Nak bermain dengan anak 7 bulan. Okey, Dila Roji. Anak 7 bulan ni, kita boleh bermain macam-macam. Kalau tengok, kalau dia 7 bulan tu dia dah merangkak, main lari. Kalau anak merangkak, kena bagi opportunity anak merangkak. Sebab bila anak merangkak, ini terkeluar sikit tajuk. Bila anak merangkak, dia akan menggunakan kedua-dua belah otak dia, gabungan kedua-dua belah otak. Sebab otak kanan kita ada 2 bahagian otak, neokortex ya. Otak kita 3 lapis, lepas tu dekat yang paling atas, otak paling atas, otak berfikir kita tu ada 2 bahagian, iaitu otak sebelah kanan, otak sebelah kiri. Otak sebelah kanan ni dia adalah otak artis, otak sebelah kiri ni adalah otak saintis. Macam itulah nak bagi explain senang sikit. Okey. Jadi bila merangkak, dia akan perlu bila anak itu merangkak, dia akan menggunakan kedua-dua belah tangan, belah tangan, and it is a cross pattern movement. Tangan dan kaki dia bergerak, jadi akan menyebabkan gabungan 2 belah otak tu. Sangat penting jangan guna walker. Kalau sekali-sekala guna baby walker tak apa, tapi jangan letak anak atas baby walker just because ia akan menyenangkan you. You akan susah nanti bila dah besar. Anak itu susah nak get it, nak cepat, sel otak susah berhubung. Cakap terus terang je. Ibu ada pengalaman tu sebenarnya. Ibu pernah coach seorang budak ni, dan juga that is not the only budak, because ibu dulu banyak buat home visit ya. Dan ada satu isu ni, budak ni memang dia tak boleh ringat. Sebab apa dia tak boleh ingat? Bila ibu buat soal sidik semua, dia pernah dalam satu situasi masa dia kecil, sebab rumah dia split level, the mother kena tinggalkan instruction pada maid untuk dukung aja. Dan dia miss the time yang berangkat tu mungkin sikit sangat. And because of that, dia punya stability berjalan pun tak stable. Dari pemikiran dia tak boleh gabung. Otak kanan, otak kiri ni sangat penting untuk digabungkan. Itu kalau ni. Jadi kalau nak main dengan anak 7 bulan, boleh macam-macam boleh main. You boleh bacakan buku, you boleh intonasikan suara, you boleh main cakucak, hide and seek. Hide and seek janganlah menyorok jauh-jauh sangat. Dekat you boleh main, you boleh berlagu, menyanyi nasyid dengan dia. Nanti ibu akan sediakan nasyid, ibu tengah dalam proses nasyid kanak-kanak. Best tak? Siapa nak nasyid mengajar anak-anak? Lepas tu you boleh you boleh melukis depan anak, you boleh kalau you nak main macam main masak-masak pun, you boleh main masak-masak dekat, and you are talking to the child. And then, yang paling penting 7 bulan ni, you kena banyak bagi physical movement. Kalau dia tengah merangkak, bagi that chance, because dia akan membina diri dia. Okay, jangan nasib bagi toys saja. And macam dekat England ni, dia punya toys are educational toys. Dekat Malaysia ni kan sekarang it's not, dia tak ada banyak sangat educational toys. Jangan beli Lego pada usia anak ni, dia tak boleh lagi. Dia belum lagi masa untuk motor skill dia. Lego ni kemudian bila tangan dia dah boleh develop. Lagi satu, Ikin please go and like page Little Finger. Little Finger, Cikgu Ayu nama dia. Dekat IG dia. Follow dia. Dia ada a series of games yang kita boleh main dengan anak-anak pada sekian-sekian umur. Nanti you nak tanya dia, cakap ibu refer you pada dia. Tak ada, ibu tak dapat apa-apa commission, but I already told her that I will support her, and because apa yang dia buat tu bagus, ya. So, dan seterusnya apa ya? Lepas tu, satu is perasaan rasa tak selamat tu yang menyebabkan ada dibeza-bezakan, dibanding-bandingkan, that cause cemburu. Itu dendam tu sebenarnya.
Yang kalau dah nampak macam tu, kena cari asalnya kat mana. Kemungkinan you tak ada pun niat nak banding-bandingkan anak, tapi dia faham. Ataupun you kaji-kaji tengok sebenarnya dia dengar kawan dia, mak dia buat kat kawan dia macam tu, and dia ingat bila you buat something that look similar but it is not really, dia ingat you membuat. That's why you kena cari asal dia dari mana. Dari mana dia rasa tak selamat tu. Dari mana dia rasa you sebenarnya lebih sayang adik dia daripada you, pada dia. So bila tu you settle lah. You explain sebenarnya tak. Kalau especially yang lambat dapat adik kan. Dia dah mungkin usia 11 tahun, adik kecil lagi. Baru lahir. Jadi mungkin dia rasa macam mama ni, dia dah rasa mama dah tak banyak masa dengan dia, and things like that, ya. Jadi apa yang you kena explain. Kalaupun anak tu kecil, baru 3 tahun, kalau dia dengan adik ni, normally yang kecil tu dia setakat cemburu budak kecil dia. Tapi kalau yang dah mau mangis ni, dah 10 tahun mau dapat adik, dia punya cemburu tu lain. Cemburu yang sebenarnya tak berasas sangat. Bukan dia sebenarnya boleh faham, tapi dia tak boleh faham sebab dia ada rasa dalam hati dia dah buat conclusion yang salah. So you kena address issue tu dan bagi dia rasa selamat balik, ya. Okey, anak budak umur 5 tahun dah pandai memberontak, ya ibu. Budak memberontak pada bermula usia 1 tahun. That's called individuating, Hazira. Ibu ada explain pasal individuating ni. Pasal anak mengeluarkan perasaan dia. Tapi 5 tahun ni isu lain ni. Bila dilarang sesuatu, dia merajuk, kadang-kadang memberontak, baling barang-barang, tolak adik, jerit-jerit, pernah disebut semua salah abang. Mungkinkah sebab dia rasa terancam bila masa mula dapat adik hadir, dia rasa dah diberi adiknya hadir, dia rasa kasih dah diberi pada adik. Umur adik 2 tahun. Yalah tu, dia buat conclusion lah tu. Jadi isunya dia buat conclusion dia sendiri, ataupun ada orang cakap ke yang dia pick up, ataupun kita lalai untuk menyediakan anak itu sebelum dia dapat adik. Sebab sebenarnya anak tu bila disediakan untuk dapat adik dan untuk disediakan untuk tahu bahawa dia disayangi dan dikasihi, walaupun dia dah ada adik, anak tu normally tak ada isu. Tak ada isu sebenarnya. Ibu amalkan sendiri dalam keluarga ibu, dan anak-anak ibu bila diorang dah ada anak-anak sendiri, diorang amalkan. Caranya sebelum dia dapat adik, peluk dia dan cakap. Banyak kali, bukan sekali, yang adik dia tengah dalam perjalanan nak sampai, nak bermain dengan dia. Tapi mula-mula adik tu tak boleh main lagi, adik tu lemah. Jadi bawalah example. Kalau you ada video ke YouTube, macam mana kambing boleh mula ni ke, ataupun tunjuk baby je lah. Tunjuk baby macam tu. Masa baby tak boleh bercakap lagi, dia tak kerti main lagi. Sebab bila kita kata adik tu datang nak main, nanti adik tu terus datang tu dia ingat boleh main. Sebab especially kalau umur dia berapa tahun je kan, 3 tahun dapat adik. Jadi 3 tahun dapat adik lah ni. Jadi dia ada rasa perasaan tu. And then bila kita larang pun, kita asyik larang dia. Asyik dia je yang kena mengalah. Jadi itu pun sama. Jadi kalau kita nak larang dia, kan nampak, okay, sayang, adik ni, boleh tak sayang? Mama minta sebab adik belum faham lagi. Sayang dah faham sikit. Boleh tak? Okey, kalau tak boleh bagi juga dengan adik, boleh tak jangan main depan adik. So that is some respect dengan dia, supaya benda delicate lah benda ni sebenarnya. Orang zaman dulu tak kisah pun benda ni, ikut kamu lah. Sebab kita pun orang zaman dulu berkeliaran je kat bawah tu, dekat apa nama, main dekat bawah tu, dekat bawah rumah kat kawasan ni. Jadi benda tu mungkin tak, it's not an issue sangat, tapi sebenarnya terjadi sebenarnya. That's why ramai orang pun insecure. Sebab apa? Benda macam ni tak diambil kira. Okay, so apa yang Hazira boleh buat macam tu lah. Jadi bila dia dah baling-baling barang tu, dia nak bercakap sebenar isu dia sampai dia dah sebut dah ni. Bila dia dah sebut tu, lebih baik take that opportunity, tenangkan dia, peluk dia dan beritahu that is not true. Bukan, okay, mungkin abang rasa macam tu, tapi sebenarnya this is what happened. Sebab anak dia, vision dia, tunnel vision, dia nampak tu je. Dia tak nampak yang lain tu. Dia tak nampak yang you setiap hari siapkan makanan untuk dia. Itu adalah manifestasi kasih sayang. You setiap hari bawa hantar dia ke sekolah, dia manifestasi kasih sayang tu.
Tapi bagi dia, sebab dia rasa adik duduk kat rumah, so adik boleh duduk dengan mama lagi lama daripada dia. Dia interpretasi dia. Kenapa you hantar dia pergi sekolah? Sebab dia ada peluang develop dia punya pergaulan. Nanti dah besar ni, kita pandai bergaul dengan orang, senang kita nak hidup. Banyak benda-benda yang tu yang kita boleh explain. Take the time to parent your children. Jangan ingat benda tips sana, tips sini. Ni bukan main tips-tips ya. Parenting is not about tips-tips ya. Parenting is about mendidik. Yang mendidik ni dia tak boleh pakai tips. Tips ni ranting. Mendidik ni daripada akar. Okay. Ibu cakap dengan korang, sorry ya kalau ibu cakap macam mengajar sangat. Okay, because ibu selalu cakap orang datang, ibu ada tak tips? Memang ibu tak minat lah bila cakap soalan macam tu, tapi ibu baik. Ibu akan cakap tips. Tak apa namanya, it's just not about tips. Because kalau kita sekadar tips, kita tak ada tempat untuk bertapak. That's why bila ibu tulis pun, ibu tak boleh just sekadar tulis. Kadang-kadang terpaksa. Sebab apa? Orang malah baca. Terpaksalah tulis je gitu. Tapi when you do that, you don't get the understanding. Dengan anak lain, you tak boleh betulkan diri you because you belajar satu tips. Tips tu you nak apply pada semua orang, mana boleh. Salam doakan mudah bersalin baby keempat, sekarang dah 36 minggu. Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah Izayati untuk bersalin. Ya Allah, semoga mudahkan baby keluar dengan selamat, ibu dan baby selamat. Ya Allah, semuanya selamat, dimudahkan. Senang sangat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Turunkanlah rahmah kepadanya dan anaknya dan keluarganya. Amin. Okay. So Azati insya-Allah minta ampun dengan ibu, minta ampun maksud your mother, minta ampun dengan suami ya. Sebab nak kena banyak minta ampun ni, sebab nak bagi clear, nak bersalin ni kena banyak minta ampun. Kita tak tahu dosa kita, kadang kita berdosa dengan mak ayah kita. Okey. Betul ibu, satu dilema dan kerisauan saya sebagai parent, bagaimana nak menyediakan anak supaya ada perisai diri yang kuat. Yes. Ni masa ibu cakap tu kan. The thing is, bila kita dapat dengan anak dan cakap dengan anak dekat luar sana, bukan semua orang baik. You need to understand. Ada orang, dia bukan nak jadi jahat, tapi dia hidup dalam suasana yang tidak macam rumah kita. Jadi, sometimes dia akan guna perkataan yang tak baik, sometimes dia akan dengki dengan, because that is how they are taught. Kan anak yang, kalau masuk sekolah, selalu ibu terima. Kalau the first few months budak masuk sekolah, adalah terima, ada budak bully lah apa semua. Tak bercakap kasar lah semua. Jadi selalunya ibu akan bagi advice. Mak tu datang ke sekolah, bawa makanan, ajak budak yang ada problem tu, yang suka bagi problem tu, ajak dia makan sama-sama. From there you know that budak tu sebenarnya tak pernah ada example how to live better. So that's why it comes. Normally bila you dah tunjuk macam tu, dia dah ada choice. And because of you, dia merasa hidup yang mempunyai value yang tinggi. That's very important yang tu. Ya. Okay. Macam mana bila mama tak ada dia, okay, dia elok. Bila mama ada depan mata, dia kacau abang bully kakak. Dia kacau abang-abang bully kakak yang bongsu ni ibu. Maksudnya dia nak attention you lah tu. Dan dia dapat attention bila dia bully kakak dia. Anak ni are pattern detectors. Tulis. Children are pattern detectors. Saya nampak pattern. Kalau mak marah, bila dia buat benda ni, mak akan bagi attention. So, you untuk counter dia, bila dia buat benda tu, you bring down it a little bit, okay? Mama tak suka, mama tak suka perangai tu sebab bully abang, bully kakak is not good. You know how it feels being bullied? Macam ni kalau bully. Bolehlah main benda-benda macam tu. Sekarang mama nak tunjuk macam mana rasa being bullied. Sayang, dekat Instagram, kalau ibu habis nanti live ni, you just wait ataupun you pergi kat my page ya. Ibu akan cuba refresh. Kadang-kadang ada problem nak refresh. Okay. So, beritahu dengan dia, and then tapi bila dia buat baik pada kakak dia, buat baik pada abang ni, masa tu you raih. Masa tu you bagi sangat-sangat banyak attention. So, you counter. Jadi dia akan, kalau dia nak dapat attention dan attention tu best, dia akan buat benda ni. So dia detect pattern tu dan dia akan
prefer yang mana satu, dia akan normally dia akan pilih buat baik lah. That's what you do. Sebab macam kalau ibu conduct program. conduct program orang dewasa ni. Kadang-kadang tahulah ibu seorang perempuan, kadang dia lelaki ni nak main sikit, nak gurau-gurau, kadang-kadang nak mempelekehkan, kan kena keluar perkataan-perkataan tak elok. Tolong dia buat jawapan-jawapan yang dia orang tahu akan menyakitkan hati ibu. Jadi ibu kata, okay, thank you. Ibu akan cakap macam itulah. Ibu kata, terima kasih. Dan lepas tu, just proceed. Bila proceed mengajar. Sorry ya, ibu ni sekejap. Lepas tu, bila dia cakap benda yang bagus, ibu pun bagi attention. Ibu kata, bagus tu soalan tu. Bagus tu jawapan tu. Very good. Semua orang. So, I give more attention bila dia buat benda betul. Ini orang dewasa. Budak-budak macam tu juga. Jadi, kena pandai. Okay, anak yang kuat EQ akan memikirkan perasaan orang lain. Yes. Jadi, nak anak kuat EQ ni, kita pun kena, EQ ni, dia the stability of love. Dia rasa stable dengan love. EQ develop very very strongly bila dia punya dia punya otak tu tak, dia punya hidup dia tu tak ada dalam rasa takut. Kalau selalu dah rasa takut, because bila kita rasa dalam takut, kita nak kena survive. Bila kita nak kena survive ni, maksudnya kita nak kena always dalam keadaan yang mana survival mode ni yang menyebabkan orang akan lupa orang lain. That is why dalam keadaan COVID ni, kita tak nak just feeling of survive. Kita nak bersyukur. Kita nak look into and counting our blessing. Sebab dalam masa COVID ni, masa PKP, sekarang PKBP ni, dulu PKP, kita kena count the blessing and kena kuatkan kita punya mind, kita punya jiwa, kita punya heart to count blessing. Because that cause you not to just survive. Because survive ni, when you are in the survival mode ni, you are fikir macam mana you nak seorang-seorang survive. Very, very not the right way. That's why kalau business pun kita tak nak cakap, saya nak survive je. Tak boleh. Sebab apa? Bila kita nak bantu lagi ramai orang. How can my business help more people? So what you do? You can give, you give. Kalau macam ibu tak banyak sangat benda yang boleh bagi kewangan, tapi boleh bagi. Parenting Bijak Pro tu, ambil 207 tu, tak charge 207, cuma bagi minimum je pelaburan. And this is my gift. Jadi bila ibu dapat bagi, hati ibu rasa tenang, rasa seronok. I am contributing. InsyaAllah Oh, by the way, sebelum ibu lupa, besok ibu akan bersama dengan salah seorang wakil frontliners. Kita nak dengar dari hati ke hati dengan frontliners. Last week ada dia, tapi last week kita cuma nampak gambar penguin dan gambar jantung dia. Kali ni insyaAllah dia akan dapat dimunculkan. Jadi besok pukul 11.30 ke 11 pagi ke 11.30, ibu tak ingat. Tapi pagilah. Tolong support dan ajak kawan-kawan support. Sebab apa? Kalau you datang, you hadir, you akan memberikan semangat pada not just him but the whole frontliners. Tak kisahlah nurse ke doktor ke kaki tangan hospital ke riders ke, semua tu. Nanti satu hari ibu nak interview riders pula. Sebab these are people that help us, InsyaAllah, berkorban nyawa. Sebenarnya berkorban nyawa lah sebenarnya. And now sekarang ni dah ramai dah yang menjadi frontliners juga. You kerja, you kena pergi kerja kan. You are also frontliners. Orang macam ibu ni menerima kebaikan daripada you because I'm staying at home. Ibu masih boleh beroperasi dari rumah, so I don't have to contribute. Ibu cakap dengan ibu punya staff, it's okay, you would duduk kat rumah bila kena travel to office, because my business is not that big, so I can manage from online. So some people business besar, dia perlu workers, dia perlu kerja. Okay, datang. Funny Mira, clever girl. Memang sangat-sangatnya. Mak dia cerita pasal Habil dan Qabil, dia tambah pula bila burung tu ditanam, yang burung yang ditanam tu jadi zombie. Dia pula buat cerita. Dia memang, Mira is just a creative girl. Mira ni banyak mengingatkan ibu pada ibu lah.
When I was small, banyak. That's why ibu yang paling sabar sekali dengan Mira. Sebab ibu tahu tu depan ibu tu, ibu tu. And I know, insyaAllah, she will be great. And ibu doa, cucu-cucu ibu pun semua macam tu. Dan begitu juga dengan anak-anak sayang semua. Akan menjadi wonderful people. Yang kelakar tu reaksi si kakak pada Mira. Ya. See? Kakak dia tu pernah betul-betul. Dia kat macam tu. Terkejut. Mami kalau anak 12 dengan 10 tahun gaduh sikit-sikit tu bolehlah kita biarkan. Yes. Sebab they have to learn to manage. This is what we call interpersonal skill. Biar dia belajar macam mana nak pujuk balik orang yang dia salahkan tu. Sebab dia masa tu berlaku banyak benda. Satu, how to control yourself. Kedua, to have self-control. Kedua, how to get kemaafan daripada orang yang kita dah salah tu. Yang ketiga, macam mana nak memberi maaf. Kan banyak perkara kat situ. So, kalau kita tak bagi dia peluang untuk dia bergaduh, macam mana dia nak experience benda tu? Kita cari referee lah, tengok dia jauh. Baca ayat-ayat Al-Quran, bagi jangan syaitan ambil peluang. Tapi kena ada that moment. Nanti dia tak nak kawan dengan kakak, tak nak kawan ni. Okey, biarlah dia tak nak kawan berapa lama pun. Sekejap lepas tu dah, kalau rasa dah lama, okey tadi mama rasa dah lama dah ni tak nak kawan ni, kena kawan balik. Tak boleh kalau lama-lama nanti syaitan masuk. Jadi tapi all this foundation kita dah buat daripada awal sayang. Jadi kalau you tak ada foundation ni lagi, bina foundation tu dulu. Foundation tu maksudnya ilmu-ilmu ni, cerita dengan anak ni, kena di start dibuat. Daripada anak tu kosong bulan, masa dia dilahirkan tu, masa dia ni tu, you cerita benda-benda, you bercakap dengan baby you, the good things. That's why kalau you tengok ada setengah papa ke setengah mak ke, dia bacakan buku cerita kepada baby. Kan, yang kata gila ke apa? Tak, dia tak gila. Dia tengah put positive things. Biarlah cerita, tapi kalau cerita bagus lah. Positive things pada subconscious mind anak. Macam mana nak kawal? Ridwan, apa khabar Ridwan? Tadi ibu baca soalan tu. Okey, semoga sihat Macam mana nak kawal atau betulkan anak bila bergaul dengan sepupunya yang kasar, yang mana ibu bapa tiada ilmu parenting based on firm and loving. Bahasa tidak dijaga, suka mukul anak dan kuat main handphone. Bagus soalan ni sebab these are the world that they are facing. They are going to face this kind of they are not semua orang baik pun. Itu sebab Allah bagi peluang kita duduk beberapa minggu dalam rumah. Anak kita tu sepatutnya masa itulah kita gunakan untuk sediakan foundation dalam anak. So macam mana nak cakap? You kena bercerita lah. Dalam dunia ni ada orang yang macam tu. Lepas dia bermain dengan kawan dia, dengan sepupu dia, kalau dia dah usia dalam 5 tahun, 4 tahun pun dah boleh. Ambil dia put aside dan cakap. How do you feel bermain dengan tadi? Rasa sedih tak dia cakap kena benda macam? Be specific. Sedih. Okey. Tak. Jadi apa yang kita belajar di situ? Kalau orang cakap macam tu sedih, kita rasa sakit. Kalau kita elok tak cakap pada orang? Tak. Bagus. Then you have learned. Very good. Okey. Apa yang dia cakap tu pada kita tu, macam mana kita nak halang? Kalau dia kata kita bodoh. Betulkah sayang bodoh? Tak, sayang pandai. Okay, that's good. Then dalam diri you, bila kawan you cakap macam tu, you kata apa? No, I'm good. No, I'm clever. Cancer go away pada yang negatif tu. So you can ajar anak you, this is what we call debriefing. You session, you letakkan anak you dekat medan peperangan. Balik tu you ambil dia balik tu, you kena ada debriefing, kena betulkan balik. That's why it's very important balik sekolah you debrief dengan anak you. Okay, kat sekolah tadi kena pandai tanyalah, kat sekolah tadi buat apa, setengah tu kita cakap buat apa, dia tak tahu, belajar lah. Okay, baguslah tu belajar. Tadi cikgu ada cakap benda-benda tak, ada tak kawan-kawan ketawakan kawan-kawan ke, ada tak kawan yang menangis ke, spesifik. Jadi boleh dia teringat. Oh, ada tu. Lepas tu sayang buat apa? Oh, kalau kawan yang bergaduh tu sayang, saya doakan je. Lepas tu saya, bila semua orang dah ni tu, saya pergi kat dia, saya bagi dia, saya kata kat dia sabar. Baguslah. Jadi you reinforce lah, that's good. Lepas tu yang orang yang ngutuk tu apa you buat? Tak adalah cakap apa sebab dia orang tu memang perangai macam tu. Okey. Tak apa, tak perlu lagi tegur. Sebab bukan anak kita mungkin tak ada kekuatan untuk kepandaian untuk nak handle orang budak-budak yang membuli ni. So it's okay lah, setakat apa yang dia boleh mampu buat, ya.
Ibu saya ada anak lelaki 5 tahun, mild autism, ya okey. Dan anak saya 4 tahun perempuan normal. Dia orang boleh berkomunikasi dengan baik walaupun anak autism tu ada speech delay. Okey, tapi anak dengan adiknya memang they can get along. Tapi ada kala abangnya tantrum dan meltdown, ada waktu abang akan pukul adik. Macam mana saya selalu asingkan dia orang kalau gaduh dan try pujuk si adik dengan explain kat adik keadaan abang. Tapi ibu ada kalanya saya rasa sangat fail as a parent sebab mendidik anak autism dan normal sangat berbeza. Yes, I know. I know and I've seen it in my expanded family. The thing is that you always can benda ni bila anak yang sulung ada mild autism, adik dia kalau bila adik dia dah mula faham 4 tahun dah bila you can start explaining, abang tu akan ada meltdown dan meltdown ni bukan kerana dia benci ke, tapi it is sakit dia. Anak yang yang membesar dengan ada adik-beradik dia ada sakit ni apa semua, dia you memang tahu you will know that they will try to sacrifice a lot of things. I've seen dengan anak sepupu ibu, anak sulung dia tu autism. Anak yang nombor 2 tu become very understanding. And you appreciate that and dia understand. And bagi dia sometimes the time peluang juga kalau dia nak express diri dia. Boleh kita kalau dia express diri dia rasa sedih sangat abang buat kita bagi okey dengar, okey. Boleh tak maafkan abang sebab dia tak tahu pun apa yang dia buat. Can you try? But if you are sad, you're angry now, it's okay. You can just sit there and you allow yourself to cool down. Boleh. So kita appreciate dia. Ya, sebab kadang-kadang kita suruh dia, abang tu macam tu, janganlah, dia tu sakit. Bila kita buat macam tu, kita tidak acknowledge perasaan si adik ni. Ya, so I hope that helps a little bit. Maaf ibu lambat ambil peluang ajar si kakak buat latihan matematik. Okey. Sementara adiknya leka bermain. Kalau tak ambil peluang tu kakak tak boleh tipu. Si adik akan ambil stationery kakak lah. Even bagi. Ya. Sebab dia nak cakap tu. Dia sayang lah tu. Dia sayang kakak dia. Dia nak share lah barang kakak dia. Sebab dia budak kecil comel kan. Kita dah bagi beli yang betul. Tapi yang kakak punya tu lagi cantik. Sebab apa? Sebab kakak. Macam tu lah. Okay, love ibu. Your advice really useful. Thank you sayang. Kalau you rasa kan advice ibu ni bagus, boleh tak share dengan kawan-kawan? Boleh tak ajak kawan-kawan datang page ni? Sebab ibu kadang-kadang ibu post kadang-kadang rasa sedih juga. Bila post tengok-tengok alah bukan apa, rasa macam demotivated. Ada yang baca silent reader, nak letak like pun macam tak nak. Boleh tak tolong letak, bagilah ibu semangat sikit. Ibu mengaku awal-awal je lah. Ibu pun manusia juga. Kalau tengok orang baca, oh okay, benda ni mendatangkan manfaat. So I want to share more. Tapi kalau tak ada, like ni sengal-sengal je, sikit-sikit je, krik-krik je, I think okay, orang tak perlu benda tu. Tapi ibu rasa memang ramai orang perlu. Jadi kalau boleh, share dengan kawan-kawan. Dan siapa yang belum lagi like IG ibu, tolong share kat IG ibu sikit. Tolong like my IG. Tolong join IG ibu. IG ibu senang je. @ibu_roselove. Okay. InsyaAllah. Lagi banyak ibu boleh share. Lagi banyak insyaAllah ilmu tu. Sebab ibu dah dalam training ni lebih 30 tahun. 31 tahun ni 32 dah. Dia banyak yang ibu boleh share. InsyaAllah Allah bagi ibu peluang. Satu, memang innate potential sebenarnya. Memahami ni, psikologi ni is my innate potential. Allah bagi. Dan you will going to be able to get innate potential juga. Dan apa namanya, ahli-ahli Strong Ladies Mastery Class ibu, insyaAllah besok they will go through coaching session untuk memperkasakan diri. InsyaAllah ibu akan buka Strong Ladies Mastery Class, Strong Ladies Mastery Class, yes. Ibu akan buka, ibu akan tengok sama ada nak buka bulan puasa, special program atau lepas raya. Kita tengok macam mana. Sebab ibu rasa ramai memerlukan untuk bangkit balik. Bangkit balik dalam hidup ni, terutama
lepas COVID ni, belum lagi keluar habis COVID pun, tapi macam mana kita nak hidup in the new normal ni, banyak benda berbeza. Kadang-kadang bila benda baru kita rasa insecure, tapi macam mana kita nak rasa secure, so that we can move, we can continue to do good things, we can continue didik anak kita dengan baik. It require us to control a lot in the mind and a lot in the heart, ya, insyaAllah. So thank you for staying with me. Ni dah nak masuk Zuhr Asar dah, ibu nak kena siap-siap solat berjemaah dengan ahli keluarga. Perkongsian ibu memang berguna dengan zaman sekarang, anak-anak perangai luar biasa. Thank you hamba-Mu. Thank you sangat. Thanks ibu atas perkongsian. I'm so happy that you find this very meaningful. Ya, ibu tengah menulis buku sebenarnya, and this book is satu buku yang ibu harap ia akan menambahkan nilai, dan ibu juga sedang menyediakan nasyid bercerita untuk anak-anak, yang mana akan membantu ibu bapa yang tak reti bercerita dengan anak-anak ni dapat gunakan masa itu untuk anak dapat input. I am doing my best to help as many parents, not just by advice but dengan alat bantu mengajar. Ya, macam tadi, macam mana nak bermain dengan anak-anak umur 7 bulan. So all these things, tapi macam yang main jenis macam tu, ibu bekerjasama, bukan bekerjasama macam mana, ibu itu I will refer you pada orang lain which is good. Nama dia Ayu, Cikgu Ayu, dan dia ada dia punya Instagram, Little Finger. I don't know Facebook ada ke tak, tapi ni insyaAllah pergi sana ya. Setuju, nak yang hero semua, yes. Dan kita sekarang ni di dalam zaman VUCA ni volatile, uncertain, complex, ambiguous. Okay, besok ibu akan bersama dengan frontliners. Lepas itu ibu akan bersama dengan, besok yang live 11.30 bersama dengan frontliners. The next one ibu akan bersama, I think will be in the evening dengan Tadika, but I will share dekat page ni, don't worry. Lepas tu ibu akan, sebenarnya ibu nak buat satu yang nak bercakap mengenai mind consciousness. Ni satu ilmu yang orang tak bercakap lagi, tetapi dekat Barat adalah dah bercakap. Terima kasih ibu buat motivasi buat saya. Sangat tersentuh. Thank you Syifa. Okay, Siti Nur Syuhada. Ibu, kenapa anak-anak macam tak serasi dengan ayah? Kalau jumpa banyak bertekak dari baru. Mungkin ayah tu belum pandai untuk membina rapport. Ayah kena ambil inilah, kena belajar lah. Ya, dan kita boleh bantu dengan kita banyak bercerita baik tentang ayah dia. Ya, jadi ayah ni mungkin approach dia kasar, ya, anak ni tak rasa selesa. That can also happen. Atau kalau orang tu dah dewasa, maksudnya ada isu sedih lah. Mungkin banyak masa kecil selalu kena marah, asyik disalahkan, nanti compare, jadi terbawa pada sampai dewasa. There are people like that, relationship. Sebab dia kadang kita manusia ni, bila kita tak menggunakan hati yang jiwa yang besar ni, tak menggunakan, kita tak connect dengan Allah SWT, kita boleh jadi isu macam binatang, ya, yang mana kalau lelaki, kalau jantan dengan jantan tu, dia akan berlawan sebab dia nak tengok siapa kuat. Dia macam mana, kalau ni kan, nak jadi ketua pack. Kalau anjing kita panggil pack kan, nak jadi ketua. Jadi itu yang kadang-kadang kita tengok si ayah selalu jatuhkan anak lelaki and all that. Jangan hidup jangan binatang. Jangan hidup tak sedar sebenarnya kita ada akal, kalau ada hati, ada jiwa. But hidup yang hanya daripada naluri saja, jika tidak naluri itu bukan tak baik. Tetapi benda yang kalau kita tidak bersandarkan dengan ilmu yang baik adalah daripada Al-Quran dan Sunnah, jadi itu kena, hidup kita akan tak terpimpin lah. Itu maksud dia. Kejap baca. Dengan adik okey, dengan abang dia je manja, tapi kadang-kadang suka bertekak. Kadang-kadang it's a kind of relationship. Kalau they are okay with that, then okay lah. It's just that they find that is the way the relationship is. They like to contest each other. So kalau you rasa tak suka, then you address lah the issue. Tapi kalau dia macam that is the way they show their love, itu love language dia lah.
Kadang gurau, lepas tu kadang kasar, cakap dekap, tapi dia tak ambil hati. So dia different lah. Okay. You tengok result. Kalau result tu ada menyebabkan marah, dendam, then it's not good. Tapi kalau result tu is just kawan dia untuk dia bertekak. Some people just like to say out opinion, and dia orang dua-dua tak ambil hati. So bagi ibu tak payah pun nak kisah sangat. Yeah? Alhamdulillah, terima kasih ibu. The best thing about your sharing is it is very practical and boleh apply terus pada diri sendiri dan anak-anak. Ini ibu kena bagi ni jadi testimonial. Thank you sangat. Ya, ini yang macam yang Syifa pun menguatkan motivasi buat saya sangat tersentuh. Okay, I'm addressing my PA, my ni. Anwar, tolong ambil banyak hari ni banyak testimoni bagus-bagus ni. Tolong ambil, letak, simpan. Kan untuk kan benda cakap-cakap macam ni, sebenarnya ibu ni sebenarnya je my love language is pertama adalah act of service, gifts. Yang kedua adalah word of affirmation. Jadi macam perkataan macam ni, word of affirmation ni bila orang bagi macam tu, rasa seronok sangat. Rasa macam je tu. Dan rasa seronok macam nak buat banyak lagi benda best. Sebab ibu harap apa yang ibu buat ni akan menjadi akan Allah kira sebagai amal soleh, insyaAllah. So love you everyone. Thank you so much for joining. I hope that is something of value to you. Siapa yang nak dapatkan Parenting Bijak Pro pada harga promosi RM50 je sayang. Ya. Bantu ibu untuk support business ibu, tapi tak adalah ibu nak suruh ni because of that. But yang pentingnya you dapat ilmu tu. And you akan rasa ibu ada je kat sebelah you. You pasang, you akan rasa. Sambil lipat kain, sambil buat kerja, sambil masak, pasang as a background. Okay? Okay. So, you akan dapat ilmu tu. Dan sekali you dengar, dengan the next time you dengar, you akan dapat ilmu baru. Sebab that is how pun ilmu ni. This is what we call Bloom taxonomy. Dia punya level tu. The moment you dengar first time, you dapat information tapi you tak faham. The next one you akan bertambah faham. Sebab your dendrites, bukan dandruff, dendrites bergrowing. Di otak you bercambah. Bagi anda yang dekat Facebook, ibu dah letak link untuk order Parenting Bijak Pro. Bagi anda yang kat IG, dekat ibu punya bio ada link dia, so you just go there, yeah. And then insyaAllah kita hantar buku sekali, e-book. Dan e-book ini bercakap mengenai macam mana nak guna ilmu ni, ilmu dalam Parenting Bijak Pro tu untuk masa PKP ni, especially atau PKPB ni, untuk apply, insyaAllah, ya. Tengok sini, doa ibu sihat untuk share lagi dengan ramai orang. Thank you. Boleh tak tolong ibu invite kawan untuk kat IG, ya. Dekat IG bagi ramai lagi kawan sedar, dan dia akan follow, insyaAllah nak join ibu. Boleh. Okay, nak jadi mami yang baik untuk anak-anak, insyaAllah. Boleh sayang, boleh, insyaAllah. Boleh. Nak ibu Parenting Bijak Pro. No, ada Parenting Bijak Pro tu kat bawah tu kan ada komen. Dekat bawah tu sebenarnya komen bukan kat bawah, dekat atas sekali. Sebab komen tu pin komen to the top, ya. Komen ni kat atas sekali, nanti Nok Saada tengok. Ataupun atas pada you ni ada ni. Ada Parenting Bijak Pro punya link. You just tekan je link tu. InsyaAllah everything it will be taken care of. InsyaAllah dia automated. InsyaAllah, ya. And then kalau you ada problem, ada nombor yang boleh call. Don't worry. Ataupun inbox ibu. Anwar akan tengok dan kita akan handle. PVP memang best dan sangat berguna. Syasha dia dah beli dah. Dia dah invest into that. Syasha ni mula-mula kenal ibu, dia ada banyak cabaran dengan didik anak dia. But we think that is very fast. Dia dalam about 2 weeks later, sebab dia masuk Strong Ladies Masteries class. Jadi dia masuk tu, insyaAllah ibu akan buka ni. Don't worry sayang. Ibu tengah making sure that everything must be launch that program. Sebab kalau boleh biarlah
anda mampu untuk membayarnya. It's not going to be expensive. I promise. Ya, insyaAllah. Semampunya, sebolehnya. Dan macam Syasha, macam Nurdiana, dia orang ni masuk, macam Syasha is batch kedua. Dan bila batch kedua, masuk batch ketiga, you boleh lagi join. Tak ada tambah apa-apa pun. Dia macam member seumur hidup lah. Dan hari ni tadi ibu share dengan dia orang tentang declutter. Barulah tahu kat dalam otak ni banyak benda-benda yang kita clutter ni macam penuh kan. So banyak yang kita bincangkan dalam Strong Ladies Mastery Class. Tapi untuk dapatkan skill parenting, dapatkan Parenting Bijak Pro ni at a very wonderful minimal investment. So thank you sayang ibu. Thank you so much. Suka tak lukisan ibu kat belakang tu? Ibu lukis tu. Nak cari masa nak melukis lagi. Okay. Ibu minta ampun, tak maaf ya kalau tersilap apa-apa yang ibu silap cakap ke apa. Have a wonderful asar. Ya. Have a wonderful asar. Solat asar. Kalau boleh solat asar berjemaah. InsyaAllah dapat pahala yang lebih lagi. Semoga Allah ampuni kita semua. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kami semua, ya Allah. Sesungguhnya kami mahu beriman dan beramal soleh, ya Allah. Kami mahu berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Kerana kami mahu menjadi hamba-Mu yang tidak merugi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Thank you sayang. Assalamualaikum Muhammad Talha 768. Ibu dah nak habis sayang, tapi just nak beritahu siapa yang baru join, kalau misalnya, because I'm going to share dekat story, tapi pergi ke Facebook ibu ya. Facebook ibu adalah facebook.com/Ibu Roslove ya, ataupun Ibu Ros Messenger Kasih. Go to that page. Ibu simpan live ibu ni. Ibu akan simpan live ibu ni. Ibu tak delete. Sebab ramai yang kemudiannya datang tengok dan dapat bermanfaat. Okay, amin. Ya Allah, ya Mujib. Love you so much, ibu. Thank you. Love you, ibu, so much. Thank you, sayang. Thank you semua. Subhanallah, cantik. Tengok dia tadi. Okay. Nanti ibu nak buat satu untuk anda semua ni. Nak share. Ibu nak dedicate kan. Nanti ibu akan share kat page. Buat yang baru. InsyaAllah. So, I love you. Take care of yourself. Sabar dengan anak-anak. Tadi Nuriana cakap apa Tiap kali dengar PBP, kakak Kalisha akan bertanya, bila Nami nak nasyid ni? Okey, nasyid ni, nasyid sekejap lah. Just a little bit, ada 3 minit Okey, nasyid untuk anak-anak ni. Tapi ibu tak lama Okey. Ibu hari ni, ibu nasyid yang semalam ibu ajar, iaitu nasyid hujan. Ibu harap Allah turunkan hujan dekat Kota Damansara ni. Dah banyak hari dah tak hujan. Ya Allah, Tuhanku, turunkanlah hujan. Aminkan doa ibu. Ya Allah, Tuhanku, turunkanlah hujan di tempat kami. Ya Allah, hujan rahmat. Ya Allah, tolong. Ya Allah, semoga basuh semua-semua yang negatif, yang tak baik, kuman-kuman ke virus apa ni, basuh dan pergi. Ya Allah, amin, amin. Ya Allah, semoga pokok tumbuh dengan sihat. Love you too, sayang. Okay, Muhammad Talha. Okay, Nur Syahidah. Terima kasih. Ibu nak nasyid ajak anak sekarang, cepat. Tap 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 bunyi hujan, hujan turun lebat sekali. Tap 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 bunyi hujan, hujan turun membasah bumi. Bumi yang tadi telah kering kini subur semula. Pokok yang tadi telah layu kini segar semula. Sungguh besar kuasa Allah, kuasa Allah, Allahu Akbar. Sungguh banyak nikmatnya Allah, nikmatnya Allah, Alhamdulillah. Okey, semoga sayang-sayang ibu, sayang-sayang Nemi terhibur dengan nasyid tu tadi. Dan semoga Allah murahkan rezeki, melimpah ruah,
Ya, walaupun dalam PKP dengan cabaran ekonomi, Allah datangkan rezeki daripada arah yang telah diusahakan dan juga arah-arah yang tidak disangka. Tidak terjadi kelaparan, tidak terjadi ketidakcukupan. Semua rezeki itu cukup, malah melimpah ruah, malah boleh disedekahkan pada ramai orang yang memerlukan juga. Ya, Ibu doakan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you.